Dan alhamdulillah pada malam ni walaupun ada setengah tempat hujan dan sebagainya, dan saya pun tempat saya pun baru dah hujan. Takut-takut line ni terganggu. Jadi minta maaf banyak-banyak kalau ada sebarang kesulitan dan juga sebarang apa saja yang kemungkinan bakal berlaku ni. Apapun insya-Allah malam ni kita akan menyambung kembali pengajian kita. Tapi sebelum tu sudi dah saya nak ingatkan kembali pada permulaan, kita mula-mula dulu berkenalan dulu dalam mukadimah Tajwid Musawwar ni. Saya pernah bagi tahu bahawa bila kita belajar buku daripada Tajwid Al-Musawwar ni, satu benda kita kena ingat, dia kebarangkalian besar dia takkan sama dengan buku-buku tajwid Melayu. Maksudnya saya, buku-buku tajwid yang dikarang oleh orang Melayu Malaysia ni lah, ustaz-ustaz Melayu Malaysia ni. Kita tak memperendahkan siapa-siapa, tapi kemungkinan besar takkan sama. Tu dia kata, mungkin dia punya silibus tak sama, mungkin cara huraian dan juga pandangan tu tak sama, tapi tak mengapa. Bagi saya tak sama bukanlah bererti kita kena macam terus maksudnya kita berbeza pandangan je, terus kita menjadikan orang yang berbeza pandangan dengan kita tu macam low class, loser, kena gaduh dengan dia. Tak. Hidup ni kita very colourful. Bukan LGBT colourful tu maksudnya kita dalam suasana yang masing-masing menerima berpendapat. Masing-masing menerima dan juga belajar untuk memahami apa yang akan berlaku sekiranya orang berbeza pandangan dengan kita. Okey, baik. InsyaAllah malam ni kita nak sambung. Hari itu kita dah berhenti pada bab sifat huruf yang tidak berlawanan. Sebelum tu kita dah belajar sifat huruf yang berlawanan. Dan alhamdulillah kita dah pun habis sifat huruf yang berlawanan. Sekurang-kurangnya kita dah tahu bahawa setiap huruf ni minimum setiap huruf mesti kena ada 4 sifat. Ingat 4 tu dulu mula-mula. Tak apa, yang lain tak ingat tak apa. Ingat 4 ni dulu. Okey, yang mana satu huruf tu dia takkan lari sama ada dia jahar ataupun hams. Kemudian sama ada dia syiddah atau rokhawah ataupun bainiyah. Ketiga, sama ada dia istifal atau isti'la, dan yang keempat sama ada dia itbaq ataupun dia infitah. Jadi 4 sifat tu mesti ada pada setiap huruf. Maaf Ustaz, saya tak on video. Tak apa. Saya ada 100 orang nak tengok dan saya tak tengok semua pun. Tak apa. Siapa tak on video tak mengapa. Tidak ada orang kata apa, tidak ada paksaan dan juga tidak ada permintaan. Siapa nak on, siapa tak on tak apa. Tapi cuma nak mengingatkan, siapa nak on video ni pastikan suasana di rumah tu ataupun dia sendiri yang nak on video tu pakai elok-elok sikit lah. Nanti kan keluar Batman tu risau saya. Bukan Batman, Batmam. Batmam tu orang ibu pakai baju kelawar. Minta maaf lah, tak ada dalam lawak je. Okey. So, malam ini kita nak sambung cerita tentang sifat huruf yang tidak berlawanan. Itu hari kita dah ambil huruf sifat namanya sofir. Sofir. Itulah bunyi berdesing, bunyi macam macam siulan berdesir dengan bunyi ujung tu. Saya sendiri tak boleh nak buat bagi cantik sebab dah banyak bocor dalam gigi ni. Tapi hari tu saya tak ingat puan mana yang buat tu, contoh pada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan itulah dia bunyi yang dikatakan sofir. Hatta huruf zai pun az. Bila kita sebut, bunyi hujung tu macam ada angin, hams. Tapi kita tak panggil angin yang dekat zai tu adalah hams. Tapi kita panggil angin zai tu adalah sofir. Sebab zai bukan huruf hams. Huruf hams ada 10 tu saja. Fahassahu syakhsun sakat. Itu sahaja huruf hams. Dalam tu zai tak ada. Ini bermakna zai bukan huruf hams. Tapi kalau angin hujung tu, angin apa pula? Angin itulah yang bukan angin hams ni datang dari dalam perut. Angin hams ni. Yang ada dekat baki sisa mulut itulah yang sofir bagi huruf zai. Okey, baik. Hari ni kita nak sambung sifat yang kedua. Iaitulah yang namanya qalqalah. Sifat kedua ni namanya qalqalah. Yang saya orang kata apa generally lah faham, semua orang tahu apa itu qalqalah. Semua orang dah tahu apa itu qalqalah. Boleh dikatakan semua orang tahu apa itu huruf qalqalah dan sebagainya. Tapi tak mengapa. Kita nak tengok apa perbincangan dalam tajuk qalqalah. Dan qalqalah ni merupakan salah satu sifat huruf. Kita tengok okey apa makna dia. Apa makna qalqal? Qalqalah itu sendiri, qalqal itu sendiri adalah getaran, bergelegak. Apabila letak air dalam cerik, dalam kendi, dalam periuk contohnya, kemudian air tersebut bila dah panas, bila dah masak, dia akan dia gelegak pop apa dia panggil.
Dia gelegak tu, itu dia panggil taqalqalatil qidr. Bila gelegak tu bukan air tu. Yang ni dia panggil apa nama? Periuk tu. Periuk tu sendiri bergerak lah periuk tu. Sebab apa? Sebab dulu mana ada macam kita dia panggil apa? Tungku ke apa? Tungku kita ni sama kan. Tungku kita ni sama. So kita jaranglah nampak kita punya periuk tu gelegak kan, bergerak. Kalau dulu masak pakai batu tepi kiri kanan tu. Bila batu tu dia tak sama. Bila dia tak sama, dia akan gerak lah. Kalau air tu masak. Okey. Baik. Dari istilahnya adalah, istilah tajwid qalqalah ni adalah merujuk kepada beberapa huruf yang mana kita keluarkan dia dengan lantunan. Tapi nak ceritanya ketika sukun. Ingat ketika huruf tu sukun, maka kita lantunkan huruf tu dan lantun suara ketika menjauhkan antara hujung kedua-dua anggota pertuturan. Nampak yang merah dia kata apa? Tanpa dipengaruhi. Ini safe kena ingat sampai kursus dah kena ingat ni. Tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur bunyi daripada 3 jenis baris, sama ada fathah ataupun kasrah ataupun dhammah. Okey, suara saya dengar sampai angguk. Kalau sampai angguk. Tak payah on mikrofon, tak payah angguk aja. Okey, baik. Dan huruf qalqalah ada 5. Okey, yang dihimpunkan dalam ungkapan qutbu jaddin. Qutbu jaddin. Kalau orang Melayu pula dia pergi buat baju dah kotor. Baju dah kotor. Dia nak bagi ingat tu. Tapi kalau saya tak berapa minat sangat yang baju dah kotor tu. Jadi saya lebih suka apa yang disusun oleh Imam Jazari ni. Qutbu jaddin. Baik sungguh. Qutbu ni baik, elok. Jaddin tu qutbu. Elok sungguh, baik sungguh. Makna dia baik. Okey, baik. Semua orang saya yakin dan percaya, semua orang tahu dan ingat dan juga dah fahamlah huruf qalqalah ni dia ada 5. Cuma kita nak tengok sikit perbincangan dia. Mula-mula, okey, yang dia kata apa tadi? Tanpa dipengaruhi oleh mana-mana baris. Tak apa, muka surat sekarang ni kita berada muka surat 86. Boleh buka muka surat 86. Tengok dia kata apa? Tengok carta ni. Carta ni sebenarnya sama dengan bawah ni je. Saya nak pergi terus ke bawah ni supaya boleh faham. Carta ke atas tu kita skip sekejap. Tengok ke bawah ni dulu. Tengok yang gambar 3 ni. Nampak? 3 gambar mulut ni. Okey. Tengok dari kanan. Sorry. Tengok daripada kiri. Sorry. Tengok daripada kiri. Baik. Dia kata apa? Huruf ba yang berbaris fathah. Huruf ba yang berbaris fathah. Dia kata apa? Keluar bunyi dengan terpisahnya kedua-dua bibir dan rahang. Cuba sebut. Ba. Boleh agak lah. Semua orang bukan saja sebut, bahkan agak. Jarak buka mulut tu besar mana? Ba. Jarak bibir dengan rahang. Rahang tu ni. Rahang tu ni between bibir ni. Rahang tengah ni. Ni namanya rahang. Rahang kita. Rahang. Kita Melayu lah. Manusia kita ada rahang. Kita tak ada insang. Kita ada rahang. Okey. Baik, buka tu luas dia luas mana? Adjust boleh kita tengok lagi. Okey, baik. Ba, maksudnya kita buka luas lah. Ba untuk huruf fathah. Okey, ba untuk huruf fathah. Baik, seterusnya tengok gambar yang tengah. Dia kata apa? Tengok dulu lah. Okey. Yang tengah dia kata apa? Huruf ba yang sukun pula. Berqalqalah, keluar bunyi dengan terpisah kedua-dua bibir. Bibir terpisah. Tapi rahang tak terpisah. Rahang tak terbuka. Yang tadi bila kita sebut ba bagi atas, ba bukan saja bibir terpisah, rahang pun terbuka. Rahang pun menjauh antara satu sama lain. Bila huruf ba yang qalqalah ni pula, dia terbuka bibir je. Tanpa rahang tak jauh. Maksudnya ab. Kalau kata qalqalah dia lah. Rapat bibir dulu sebab nak syiddah. Bila buka ba tu, ba yang kita ba tu dia tak sama macam buka dia macam fathah tadi ba. Tu yang kata tidak dipengaruhi oleh mana-mana huruf, mana-mana baris yang 3. Maksudnya bila sebut kalau kata dipengaruhi oleh fathah, dia mesti akan jadi. Saya tutup dulu yang ni. Kalau kata ba tu
Okay. Contoh kalau kata ba tu dipengaruhi oleh huruf fathah misalnya. Dipengaruhi oleh fathah. Tadi kita buka mulut, fathah ba. Nampak? Jarak tu besar, ba. Jadi kalau dipengaruhi fathah, dia akan jadi abba. Abba. Maksudnya buka mulut tu besar. Abba. Ataupun abu. Tu dhammah. Abbi. Itu kasrah pula. Abbi. Jadi kasrah. So yang kata qalqalah ni, yang menjarak adalah bibir je. Rahang tak menjarak. Rahang tak buka. Ba. Rahang tak jauh. Hanyalah bibir sahaja. Sebab tu dia jadi abba. Abba. Maka bibir tu duduk tengah-tengah aja. Abba. Abba. Dia tak abba. Dia tak ada macam abba. Buka mulut luas. Aqa. Dia tak ada. Apa. Dia tak ada bunyi macam ajak. Ataupun aju. Dia tak ada baris mana-mana. Dia mesti tengah-tengah saja. Okey. Boleh faham tak ni? Yang kita buka pembukaan mulut tu. Dia nak cerita yang atas tadi tu. Tapi kat bawah ni lebih jelas lah. Dia punya apa nama. Sebab dengan gambar sekali. Okey, nampak kalau kat sini gambar kita apa? Nampak pembukaan bibir dia tidak seluas kalau tidak seluas macam buka untuk fathah. Okey, yang ketiga, gambar ketiga pula. Dia kata apa? Huruf ba sakin tanpa qalqalah. Contohnya kalau bersifat idgham, maka bibir tak buka langsunglah. Rapat betul yang kata syiddah ni. Baik. Sebelum tu, kenapa? Yang ni buka mikrofon, tolong jawab kat saya. Kenapa kelima-lima huruf ni jadi qalqalah? Kau boleh beritahu saya. Kenapa agak-agak lima huruf ni boleh jadi qalqalah? Tak pernah jawab, buka mikrofon. Sebab dia syiddah. Sebab dia ada syiddah. Sebab dia ada tersekat. Contoh, kita baling bola. Baling bola ke dinding. Baling bola ke dinding. Bola tenis ke, bola kecil ke, contohan. Baling ke dinding. Maka apa yang akan berlaku? Bola tu akan melantunkan semula kepada kita. Betul tak? Konsep sama lah. Sebab apa? Sebab dinding itulah merupakan penyekat bola tu pergi jauh. Jadi bola dinding tu tak pergi-pergi. Dia sekat. Bola tu akan patah balik main kat kita. Maksudnya kita guna istilah bola itu melantun kembali ke arah kita. Cuba kalau tak ada dinding tu, baling bola, pergi sampai ke mana-mana lah. Sebab tak ada menyekat. Maka kelima-lima huruf ni, kalau kita buka balik bab syiddah, kita akan dapati bab syiddah ada 8 huruf semuanya. Betul tak? Ada 8 huruf. Dan 5 huruf daripada 8 tadi tu menjadi qalqalah sekarang. Adapun kaf dengan ta jadi sekat, kemudian jadi hamzah sekat tanpa ada apa-apa sifat, sekat saja, syiddah. Dan manakala 5 huruf ni dia jadi sekat dan berterhasillah qalqalah. Okey, baik. Saya sambung sikit lagi insya-Allah. Baik. Apabila huruf ni jadi qalqalah, so maknanya bila nak buka mulut untuk lantun tu, buka separuh je. Jangan buka luas. Jangan buka sampai abba. Haqqa. Buka luas, jangan buka luas, tak betul. Kalau buka luas tu, dia jadi macam rosak balik huruf tu. Okey. Maka sekarang ni kita tengok bab yang kedua. Tahap-tahap qalqalah. Okey, baik. Pertama, buka muka surat 87. Apa kata dia? Qalqalah mempunyai 2 tahap. Qalqalah mempunyai 2 tahap. Tahap yang pertama adalah qalqalah kubra. Tahap yang pertama adalah qalqalah kubra. Apa dia kata? Kubra ni maksudnya apa? Ketika waqaf pada huruf yang bersifat qalqalah. Bila kita berhenti pada huruf yang ada sifat qalqalah tu, maka terhasillah qalqalah yang kata kubra ni. Contohnya al-falaq. Qaf tu kita matikan. Qaf tu hidup asalnya. Tapi bila kita berhenti, maka jadi sukun, jadi mati. Bila kita jadi mati, maka jadilah qalqalah. Contoh muhit, kasab, bahij. Ni kena qalqalah betul. Kalau siapa ingat masa belajar huruf jim. Siapa ingat lagi hari tu masa kita belajar belajar dekat makhraj huruf. Salah satu huruf lidah, tengah lidah adalah huruf jim. Siapa ingat saya cakap sebut jim kena okey, sebelum tu di manakah makhraj huruf jim? Di tengah lidah. Lidah kena buat apa? Kena angkat langit. Mengangkat, angkat pun. Sentuh. Bagus, lidah kena sentuh. Rapatlah, rapat. Lidah kena rapat ke langit. Apa jadi kalau lidah tak rapat ke langit? Dia tak akan jadi
Syiddah. Ada lantunan. Dia kan jadi bocor, tak ada bocor. Kalau tak rapat, bocor lah. Keluar Bumbung. angin. Bumbung kalau susun tak rapat kan, apa jadi? Musim hujan ni bumbung buat cantik, tapi susun tak rapat. Masuk air lah, masuk air. So kalau kita, sebab tu saya kata rapat lidah ke langit. Sebab apa? Bunyikan ad. Sampai dia tersekat. Ad. Kerana kalau tak sekat, dia ach. Sebab tak rapat, ach. That's why lah bila baca, contohnya macam perkataan bila jumpa perkataan bahij, sepatutnya kena rapat. As-sama'i dzatil buruj. Patut rapat. Bila rapat baru dia qalqalah. Tapi bila tak rapat, buruj. Dia baca burush. Tu huruf, bukan huruf jim tu. Kalau baca burush tu bukan huruf jim. Buruj tu huruf shin. Nak malang lagi, baca ca terus. Buruj. Baca ca. Sedangkan huruf ca tak ada pun dalam Quran. Daripada baca ca tu, baik baca shin tu. At least shin tu semakhraj dengan huruf jim. Okay? Oleh kerana jim tu dia tak rapat lidah, maka bunyi shin. Buruj. Macam turbo kan. Tengok kancil kalau. Kan dia ada. Tengok-tengok tak ke mana pun dekat situ aku kan. Pereh tu macam sekampung dah dengar kan. Tu kata tu, kancil turbo. Jadi tak boleh, mesti kena rapat. Rapatkan lidah ke langit supaya barulah terhasil qalqalah. Aj. Kalau tak sampai ke sudah dah duduk aj. Boleh semua kalau jumpa jim, kalau nak mati dengan huruf jim, mesti langit kena rapat. Kalau tak rapat, tak adalah syiddah. Jadi sifat pertama lagi kita dah buang dah daripada jim. Macam mana kita nak datangkan sifat yang kedua? So sifat pertama tu mesti kena include, mesti as a jim tu sendiri, sifat dia syiddah. That's why lah daripada syiddah tu akan berlakunya qalqalah pada jim. Dal, ta, qaf samalah semua tu. Semua juga dengan huruf qaf. Sebut qaf tapi tak jadi qalqalah. Duk mengadu, ustaz, saya baca qaf tapi tak jadi qalqalah. Cuba sebut tengok qa. Apa masalah dia? Kita kata sebut huruf qa. Apa maksud dia tu? Dia tak mengangkat pangkal lidah. Ustaz, dia tak Lidah. tutup. Pangkal lidah tak rapat. Pangkal lidah tak rapat. Dok qa. Yang tu huruf apa? Kha lah. Kalau pangkal lidah tak rapat ni jadi kha. Bila pangkal lidah tak rapat, macam mana nak lantun huruf? Tak boleh lantun. Benda tak rapat, tak boleh lantun. Kalau dinding yang saya kata tadi tu, dinding juga tapi ada banyak lubang. Dinding kan, contoh dinding tu dibuat daripada dinding tu tadi tapi dinding dibuat daripada kertas. Baling apa bertembus so tak jadi. Dinding mesti kena kuat. Bila dinding kuat, rapat lidah ke langit, pangkal lidah rapat ke langit lembut, mesti akan jadinya aqqa. Mesti jadinya. Takkan tak jadinya. Takkan jadi takkan jadi aq. Kalau aqqa tu dah jadi huruf bukan qalqalah lidah. Okey. Baik. Sekarang ni pertama tahap qalqalah adalah qalqalah kubra. Dan qalqalah kubra ni dia melibatkan sama ada huruf tu sukun saja ataupun huruf tu bertasydid. Bertasydid pun dia dikira sebagai kubra juga. Walaupun kejap lagi saya huraikan insya-Allah. Walaupun ada sebahagian buku ataupun mungkin sebahagian kelas yang kita ikut selama ni kata kalau tasydid tu dia akbar. Tak apa. Kejap lagi saya akan tengok. Kita tengok sekarang. Kita tengok sama-sama. Tak apa. Kita bukan nak kata siapa pegang akbar tu salah, dosa ke apa tak. Kita nak bincang elok. So, kalau ikut pendapat daripada Imam Ibnu Al-Jazari sendiri, yang tulis matan dia ni, muqaddimah ni. So, bagi Imam Jazari, qalqalah ni hanya ada dua je. Dia tak ada tiga. Okey, pertama, qalqalah yang dipanggil sebagai kubra. Yang mana huruf qalqalah sendiri tu duduk di hujung kalimah dan kalimah tu kita berhenti. Kalimah tu kita berhenti. Tak kira ada tasydid, tak ada tasydid, duduk di bawah tajuk kubra. Okey. Kemudian yang kedua adalah dipanggil qalqalah sughra. Yang ni semua orang sepakat lah kot yang kita sughra ni. Yang mana huruf tu qalqalah tapi masih berada di sama ada di pertengahan perkataan ataupun di hujung perkataan yang mana kita masih nak sambung ayat tu. Maka dia seolah-olah berada di tengah jugalah. Sebab kita masih menyambung perkataan tu. Contohnya macam yaqdi. Yaqdi ni confirm lah qaf duduk kat tengah. Yut'imu, ta duduk tengah-tengah. Tapi kalau bawah pula ni liyunfiqdu,
Liyunfiq dhu. Ikutkan qaf tu duduk di hujung perkataan dah. Tapi oleh kerana kita masih nak sambung dengan tu, maka dia dikira sebagai duduk tengah-tengah tu lah. Dia dikira sebagai duduk tengah-tengah juga walaupun kita masih nak sambung ayat tu. Maka qalqalah sughra ni adalah huruf qalqalah yang sukun yang duduk sama ada di tengah perkataan ataupun di hujung perkataan dan kita masih nak menyambung perkataan ayat tersebut. Okey, baik. Sekarang ni baru kita nak bincang. Okey, kenapa Imam Jazari dia tak asingkan antara huruf qalqalah yang musyaddadah, huruf qalqalah yang bersabdu dengan qalqalah yang tak bersabdu. Okey, kita tengok sekejap. Sini. Okey. Siapa yang pernah belajar? Apa maksud huruf tu, huruf bersabdu? Kalau kata contoh kalau kata rabba, rabbun, rabb, saya tulis ini sama nampak rabbu contoh. So ba ni dia ada berapa huruf? Ada 2 huruf. Satu sukun dan satu berbaris. So dia sama dengan ba ni ada 2, betul? Satu ba ni sukun, satu lagi ba ni berbaris. Berbaris. Okay. Baik. Soalan saya nak tanya. Siapa yang kat sini? Ya, faham. Okey, baik. Siapa yang dekat sini yang tak pernah tahu bahawa kalau huruf tu bersabdu maknanya dia ada 2 huruf? Siapa dekat sini tak pernah tahu? Kalau kata ba tu bersabdu maknanya dia tu ada 2 huruf. Tapi digabungkan jadi satu letak tanda sabdu. Siapa tak tahu? Ada tak siapa yang pernah dengar pun? Frozen. Saya frozen kan? Sekejap ni, frozen sekejap Ustaz. Okey, sekarang ni okey. Okey, baik. Saya tanya sekali lagi. Sehingga ke hari ini, sehingga ke malam ini, siapa yang jangan angkat tangan, tak payahlah angkat tangan. Ada tak yang tak pernah tahu bahawa kalau kata ba ni bersabdu, iaitu dia adalah binaan ataupun ia adalah hasil daripada 2 ba. Yang ba pertama mati, ba kedua berbaris. So malam ni kalau siapa yang tak tahu, tolonglah tahu. Tolonglah tahu bahawa bila kata huruf tu bersabdu duduk tengah-tengah macam nilah. Bukan huruf pertama sabdu, huruf pertama sabdu tu sebab idgham, lain. Frozen lagi. Frozen lagi. Betul lah. Betul saya kata tu. Mestinya sekarang ni musim-musim sekarang ni internet share setaman. Hello? Heng. Frozen. Putus suara Ustaz. Ustaz banyak kena frozen. Suara jam. Suara jam. Suara Ustaz hilang jam. Hello. Ya, ada. Ada tak? Suara rehat dah tu. Okey, sekarang ada dah? Ada. Baik. Okeylah, saya bagi tahu siap-siap lah malam ni Sejak hilang, sejak ada. hilang balik. Line Ustaz tak stable. Itulah. Banyak kali frozen Ustaz, ada banyak kali. Putus Ustaz. Putus Ustaz. Putus. Suaranya terputus-putus. Yalah, internet saya ni share tu taman. Okey, sekarang ni okey tak? Okey. Okey, Alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah cantikkan internet pada malam ini ya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Biarlah orang taman dia tak share internet dengan saya malam ni. Okey, apa cerita tadi? Okey, baik. Untuk malam ni, pertama sekali kalau siapa yang belum faham, tolonglah tahu bahawa kalau kata huruf tu huruf bersabdu di tengah-tengah lah maksudnya. Huruf bersabdu di tengah-tengah dia adalah binaan daripada 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berbaris. Okey, baik. So kalau kata rabbu, ba ni rabb dan bu. Rabbu. Nampak? Rabbu. Okey, baik. Sekarang ni saya nak bawa satu perkataan. Cuba tengok Cuba tengok. Allah. Bukan kata line je. Pensel pun melekat. Okey, nampak tak perkataan saya ni? Hak. Mana sabdu ni hilang. Tak apalah, sabdu tak tahu itu. Minta maaf Pensel ni buat hal pula ni. Okey, tak apa. Perbantakan. Hakun. Nampak? Hakun. Ya, Ustaz. Hak. Ke bawah sikit lah.
Tak tulis tengah sikit lah. Haq. Macam tu. Okey. Hakun. Okey. Maknanya sekarang kita ada ha, kemudian Hukun. qaf. Cuba tak okey. Qaf pertama ni baris dia apa? Sukun. Bagus. Qaf pertama ni baris dia sukun sebab bulat Okey, baris yang qaf pertama ni lah, yang qaf kedua lah yang baris. Baris. Ada baris lah. Okey, baik. Sekarang ni perkataan hakun ni kalau kita nak berhenti, apa jadi kepada qaf kedua ni? Syaddah. Melantun. Qalqalah. Tak. Huruf kalau kita nak berhenti, what happen to the perkataan yang belakang sekali? Mati kan? Matilah. Maknanya tak ada lakon ni. Maka jadi apa? Haq. Mati jugalah. Betul tak? Mati jugalah kan? Betul tak? Ya. Okey. Baik. Sekarang ni kita ada dua qaf. Okey, soalan saya, adakah kita akan qalqalahkan pada kedua-dua qaf ni? Tidak. Tak, satu. Yang hujung. Okey, cuba buat kalau qalqalah pada dua qaf ni menjadi macam mana? Tak jadi. Tak jadi, Ustaz. Haq. Mana boleh tak jadi? Belajar dengan saya mesti bagi jadi punya. Haq. Bagus. Haqqaqa. Haqqaqa. Adakah orang baca macam tu? Tidak. Tak ada. Sekarang ni yang jadi qalqalahnya berapa huruf? Satu je. Sebenarnya yang ni je lah. Yang ujung tu. Habis tu yang qaf pertama ni jadi apa? Idah kan dia macam ni. Yang qaf pertama ni jadi Syiddah. Sidah ni kita untuk apa? Apa maksud sidah? Tertahan. Tahan suara. Sidah ni adalah untuk tahan. Yang manakala qalqalah qaf yang kedua ni lah untuk untuk qalqalah. Untuk lantunan. Yang nak lantun. Maknanya satu je lah huruf lantun, betul tak? Setuju? Tujuh. Satu je lah huruf yang kita lantun. Okey, saya padam ni semua. Okey, saya tulis satu perkataan lagi. Al-falaq. Al-falaq. Falaq ni, okey, saya matikan saya siap nak berhenti. Al-falaq. So, qaf ni berapa? 2. Tak ada. Satu je, Ustaz. Satu je sebab tak ada sabdu. Oh, sebab dia tak ada satu Ustaz. Tak ada orang baca qul a'udzu birabbil falaq. Tak ada. Orang baca satu je tak ada. Qul a'udzu birabbil falaq. Qaf ni satu je lah. Maka qaf ni lah bertindak sebagai apa? Qalqalah. Belum tu? Syidah. Syidah dulu. Dan dia jugalah qaf yang qalqalah. Maka sekarang ni pada huruf falaq, qalqalahnya satu huruf sajalah, satu ni. Jadi kalau kata haq tadi tu, walaupun dua huruf tapi yang diqalqalahkan satu je. Betul tak? Satu je lah qalqalahnya. Sangat jelas. Jadi Jadi dua, satu falaq. Okey, bukan sini maksud saya. Kalau al-falaq tadi satu je. Yang ni satu qafnya. Pada perkataan haq tu pula, walaupun dia ada dua huruf qaf, berapa yang kita qalqalah? Okey. Satu ni saja, betul tak? Ya, betul. Maka sekarang ni apabila kita qalqalahkan pada huruf yang satu je, maka sebab tu dia duduk bawah tajuk dua-dua bawah tajuk kubra. Kerana itu qalqalah huruf bertasydid ke tanpa tasydid ke, masing-masing duduk bawah tajuk qalqalah kubra. Tak ada akbar. Itu yang pertama. Ustaz nak tanya Ustaz. Ustaz kalau apa laqan ni satu ni kan dia kan satu bunyi falaq. Kalau dia ada syiddah falaq, dia lama sikit dia punya tu Ustaz. Tak perlu. Kita hanya sekat je falaq. Itu je. Sekat je falaq supaya tak bocor. Okey, dengar saya baca Yang mana satu yang betul? Qul a'udzu birabbil falaq. Dengan qul a'udzu birabbil falaq. Kedua. Yang kedua. Yang nombor dua betul. Kenapa yang pertama salah? Kedua betul. Yang pertama sukun. Yang pertama sukun. Pertama tak ada syiddah. Dia tak melekat kat rukun, tak melekat. Okey, dengar balik. Semua diam. Nombor satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Nombor satu. Nombor dua.
Qul a'udzu birabbil falaq. Yang dua ada syiddah. Nampak? Perlu tak delay? Perlu delay tak? Ya. Perlu. Perlu delay tak? Kena delay tak? Perlu. Sebab nak Tak tahan. perlu. Tak perlu delay. Tak perlu. delay. Sebab satu je qaf, tak perlu delay. Tapi yang hak tu kena delay sebab apa? Pasal ada yang dua dulu. sabdu. Dia ada satu Sabdu. mati dan satu lagi Sebab hidup. huruf pertama, qaf yang pertama tu kita gunakan untuk delay Untuk tau, delay. sukun. Sukun. Yang Allah Sukun. kalau yang qaf kedua lah baru kita syid, yang kita Syiddah. sorry, yang kalau kedua lah baru kita qal. Qalah. Yang qaf kedua tu kita qalqalah, yang qaf pertama kita syiddah. Kita delay dia. Haqqa. Haqqa. Okey, so sekarang ni saya sebut sekali lagi, maknanya falaqa. Haqqa. Kedua-dua qa tu bunyi dia sama je. Bunyi dia sama. Level bunyi tu sama. Haqqa. Qa. Dengan a'udzu birabbil falaq. Haqqa. Qa. Kedua-dua qa tu dia punya bunyi dia sama je. Sebab apa? Sebab kita hanya qalqalah pada satu huruf sahaja. Sahaja. Kita tak Tapi- qalqalahkan dua-dua huruf. Ustaz, Assalamualaikum. Tak Assalamualaikum. nampak saya tasydid kat situ. Kat mana? Yang falaq tu. Saya tak nampak. Falaq tak ada tasydid. Habis yang Tapi yang bertasydid Ustaz, yang kalau akbar, yang kita kata akbar yang Ustaz kata tak ada tu, yang kan dia ada sabdu. Okey, sekali lagi saya ulang balik awal-awal. Sekejap. Saya punya whiteboard ni awak dia kecil Nak besarkan sikit. Okey. Nampak ada doktor? Whiteboard saya besar kan. Okey. Sekarang ni kita ada, saya bawa dua perkataan untuk doktor tengok Okey, pertama perkataan al-falaq. Saya tulis sini boleh Ya. Al-falaq. Al-falaq. Al-falaq ni ada berapa qaf? Al-falaq. Satu. Satu. Satu je qaf. Satu je qaf. Tuju semua satu je qaf. Saya tulis satu sini. Okey, tutup dulu handphone tu. Okey. Sekarang ni haqqa ni, huruf haqqun. Okey, saya bawa haqqun. Haqqa. Ada Haqq. dua. Bagus. Haqqun. Maka kita separatekan qaf yang mati ni, qaf yang bersabdu ni adalah pertama qaf mati, kedua qaf hidup. Betul tak? Sebab apa? Ya. Sebab dia bersabdu. Bersabdu. Sebab dia bersabdu, satu qaf mati, satu qaf hidup. Kun. Kalau kita sambunglah. Tapi kalau kita nak berhenti pada perkataan haqqun ni, what happened to the second qaf? Dimatikan. Jadi kokolah. Bagus. Mumtaz. Apa yang akan berlaku bila kita nak berhenti pada hakun ni, qaf kedua ni kita matikan juga. Baik. Soalan saya, sekarang ni adakah bila kita berhenti kita akan qalqalahkan kedua-dua qaf ni? Tak. Yang dikata kalau kata huruf qaf tu mati, kita akan qalqalahkan. Sekarang ni kita ada dua qaf. Adakah kita akan qalqalahkan kedua-duanya? Tidak. Satu saja. Apa jadi kalau kita qalqalahkan kedua-duanya? Apa-apa lah. Apa-apa. Haqqa. So tak pernah dengar orang baca macam tu. Seumur hidup tak pernah dengar orang baca macam tu. Orang baca haqqa. Bermakna kita akan qalqalahkan satu sahaja, iaitu huruf yang kedua ni. Yang kedua ni. Ini huruf pertama. Maka huruf pertama ni dia jadi apa? Disyidahkan, ditekankan dia. Dia jadi syiddah. So di syiddah di sini kena tahan ni, kena tahan. Kat sini kena tahan. Kau kena delay kat sini. Ya, Kita tahan. jadikan huruf pertama ni sebagai syiddah, yang kedua ni baru kita qalqalah. Faham doktor? Yang ni saya nampak yang falaq kat tu Ustaz. Saya pun Okey, confused juga yang Sekarang ni maknanya qaf dengan yang kedua ni dengan falaq ni sama tak? Sama. Sama dalam segi qalqalahnya sama, tapi yang sabdu tu, yang haq tu yang buatkan perbezaan dia. ya, Kalau bagus. qalah hujung tu sama Ustaz. Okey. Sekarang ni pada qalqalah yang bersabdu ni, satu digunakan untuk syiddah, satu lagi digunakan untuk qalqalah. Ini setuju? Setuju. Pada Setuju. perkataan al-falaq ni pula, Cara bacanya. sabar. Pada perkataan al-falaq ni pula, qaf ni satu je. Maka qaf ni lah, yang ni lah dia pakai untuk syiddah, dia jugalah untuk qalqalah. Falaq. Dual purpose. Falaq. Ah. Tak ada perbezaan kau Ustaz. Maknanya Falaq. Ustaz, Ya. yang Falaq. falaq dengan haqqa ni ada dua-dua syiddah lah. Maknanya walaupun saya tak nampak. Tak ada. Nanti Tak satu ada. hari nanti doktor akan nampak juga. Mesti kena ada syiddah. Huruf qaf tu sifat dia apa? Syiddah. kita belajar. Okey. Saya Falaq kan semua syiddah. Saya confuse tadi. Ustaz, sorry. I ingatkan Sabtu. Nah, ni syiddah yang raqawah yang tu sifat Ni, kedua tu. Ingat Okey. tak sifat kedua yang kita belajar? Jahar, hamad, syiddah, raqawah, bainiyah tu.
Okey, Huruf Qaf dia jahar dengan syiddah, Ustaz. okey Ustaz faham. Kalau sabdu tu kita panggil dia tasydid. Itulah saya confused tadi. Sorry. Okey. Alhamdulillah. Cepat doktor pergi tujuh syukur. Pergi tujuh syukur je. Ustaz, Ha. saya nak tanya, bermaknanya al-falaq tu syiddah dengan qalqalah tu makna dia tak lama, tak delay. Makna yang ada tasydid tu kena delay sekejap macam tu. Ya, tu faham. betul. Okey. Betul. tulis tepi. Alhamdulillah. Ustaz. Tu faham dah. Alhamdulillah. So jangan samakan tasydid dengan syiddah. Ah, Tasydid tu sabdu. Tasydid tu sabdu. ya. Syiddah tu yang tersekat baini raqawah tu. Ustaz tadi cerita pasal qalqalah sebenarnya. Okey, faham. So tengok tu kaitan dia. Tapi tu dengan syarat. Bila kita belajar sifat pertama tu, kita tak boleh lost. Kita mesti track tu orang kata apa doa je. Kita kaitan situ. Okey. Jadi sekarang ni qaf pertama ni al-falaq ni dialah qaf sebagai syiddah dan dia jugalah menjadi qalqalah. Sifat dua tu berkumpul kat situ. Pada qalqalah yang haq ni pula kita tak qalqalah pada huruf pertama. Kita hanya qalqalah pada huruf yang kedua. Okey, kita buku kita fikir boleh. Ustaz, cuba Ustaz sebut Ustaz nak Baik. dengar Maknanya- betul antara beza antara dua tu. Satu yang ada syiddah, satu yang tak ada syiddah. Yang tak ada syiddah. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ustaz, minta maaf Ustaz, saya cuba tanya juga. Yang falaq dia punya bunyi dia tu, laq tu bukan kita pergi ke rumah dia qa tu, falaq. Betul? Bukan falaq ke falaq. Bila saya pergi bingung falaq. juga. Ha? Ke qa, falaq ataupun falaq. Okey, kalau kata falaq maknanya tak ada syiddah. Tak ada syiddah. Ha? Kok mana pun qaf kena pergi rumah dia lah. Kena pergi rumah dia. makhrajnya lah. Falaq. Itu mesti kena buat. Makhraj qaf mesti kena ingat. Kat mana? Pangkal lidah dengan Anak tekak langit, anak tekak. Yang lembut. Saya tak ajar Yang nak lembut. tekak. Saya tak ajar nak tekak. Yang lembut, daging yang lembut. Kenakan daging yang lembut. Daging apa lembut tu? Daging lembu. Bakal lidah ditekan kat anak tekak, Ustaz. Tak ada. Saya tak pernah ajar pakai lidah tekan anak tekak. Langit lembut. Langit lembut. Langit Ah. lembut. Bagus. Ingat. Pangkal lidah sentuh dengan Langit lembut. Langit lembut. Lembut. Maka kena rapat. Itu rumah dia. Itu makhrajnya. Maka okey, sekarang ni kita bunyi. Tengok beza antara ada syiddah dengan tak ada syiddah. Kalau tak ada syiddah dia akan jadi falaq. Nampak tak? Falaq. Dia tak tersekat. Dia qalqalah sughra. Dia tak melekat Ustaz, dia laju je. Dia tak melekat. So kalau ada syiddah dia akan jadi falaq. Falaq. Bila ada dua huruf pula haq. Nampak? Okey, kalau siapa tanya tadi, macam mana banyak mana nak delay? Okey, banyak mana nak delay? Cuba baca kalau sambung ayat tu. Macam mana sambung, macam itulah berhenti. Contohnya haqqum mir rabbik. Contoh haqqum. Kita baca haqqum mir rabbik. Contoh haqqum. Banyak-banyak haqqum tu haqq. Macam tu je lah. Banyak mana kita sambung, banyak itulah kita berhenti. Haqq. Kalau kata haqqum kan kata tarik panjang tak? Sebab huruf dia bersyiddah, dia bukan raqawah. Nak tarik banyak-banyak tak boleh. Dia syiddah, dia tersekat. Cuma delay dia tu lebih banyak sikit daripada yang tak ada tasydid, yang tak ada sabdu. Falaq, haqq, falaq, haqq. Okey, yang kedua. Tahap yang kata qalqalah ni, tahap sebenarnya pada level bunyinya. Bunyi tu, sound of qalqalah tu tahap dia. Okey. Jadi walaupun dia ada sabdu, walaupun dia tak ada sabdu, falaq, haqq, kedua ke tu pada level yang sama. Kalau kita ada apa dia panggil apa macam PA system kan, ataupun dia panggil apa macam hospital tu kan, macam orang sakit jantung kan naik kan. Kalau kita sound kalau kita baca dekat kita buat kat mikrofon pun bunyi falaq ke pertama dengan haqq, ke pada haqq tu dia punya level dia sama je. Kalau kata tu level dia 5, yang haqq pun level dia 5. Kita takkan baca
Kalau yang kata ada sabdu, haqqa tinggikan. Yang tak ada Ya, sabdu, betul. halaqa. Tak, bukan macam tu. Betul. Kita takkan buat haqqa tinggikan. Sebab apa? Oh, dah kata akbar, maka kena kuatkanlah bunyi dia. Itu kata, kalau kata orang nak belajar akbar, kena bagi tahu dia, akbar tu di sudut delay tu. Bukan di sudut kuatkan bunyi qalqalah tu tak. Pada qalqalah tasydid dengan yang tak ada tasydid, sebenarnya Sama. level bunyi qalqalah tu adalah sama. Sama Dia tak ada kata akbar, dia tinggi sikit. Tapi antara kubra dengan surah ada beza. Tak mana? Okey, cuba bagi tahu saya. Antara surah dengan kubra ada beza dia. Kita apa? Sebelum tu, sebelum nak pergi ke beza nanti tu, tak apa, fikir kejap soalan dia. Dengar perkataan. Okey, sekarang ni tengok sekejap. Tengok bawah tu 87 tu, muka surat 87 tu, tengok dia hurai apa. Tengok dia kata apa. Maka qalqalah berlaku pada huruf yang keberapa? Kedua. Kan tadi separate kan, cerakinkan dua apa? Qaf yang bersabdu tu, ataupun ba bersabdu tu, cerakinkan dia, cerakin. Tahu betul ke perkataan tu, cerakin? Separate-kanlah dia. Jadi dua, satu qaf mati, satu qaf hidup. Maka qalqalah berlaku pada huruf yang kedua kerana huruf yang pertama telah diidghamkan dan keluar dengan pelanggaran antara kedua-dua hujung anggota pertuturan. Tak apa-apa faham. Tapi nak katanya dia kena tutuplah. Hak tu yang kata syiddah tu. Dengan ini tasydid tidak memberi kesan untuk menguatkan lagi sebutan huruf qalqalah yang bertasydid. Maksudnya huruf qalqalah yang kedua. Maka qalqalah pada lafaz al-hajj sama seperti qalqalah pada lafaz bahij. Hajj dengan bahij sama. Nampak? Dia bunyi tu, level qalqalah tu, dia adalah bunyi yang sama. Kita tak boleh tambahkan lagi, bagi kuat lagi yang kata, kalau kata dia bersabdu, kita kuatkan lagi bunyi qalqalah dia. Kalau dia tak ada sabdu, kita kurangkan sikit qalqalah dia. Tak betul. Tak kena tu. Okey. Kalau siapa yang berfaham macam tu, kalau siapa yang faham begitu, maka kena betulkan fahaman dia. Okey, kena bagi tahu dia balik. Dia memanglah dalam hal ni ada orang argue dengan saya. Kita sejak. Okey, baik. Sekejap Ustaz. Ya. Bukankah yang bertasydid tu huruf bukankah yang bertasydid tu huruf jim bukan bertasydid kan? Bukankah dia punya pangkal lidahnya tu melekatnya lebih pada lelangi lembut itu daripada yang macam yang yalah, kenapa lebih? Kenapa lebih? Sebab kita jim pertama tu kita nak syiddah. So lekat lebih lah, ada dua jim kan. Bahid, bahidah. Apa lagi? Hajj. Tapi cara lekat lidah tu tidaklah kita tolak sampai kuat. Yang penting rapat je. Yang penting Ustaz panggil delay tu je lah. Beza dia dia sama je bunyi qalqalah dia. Dia sama. Beza dia delay je. Delay sekejap. Sebab tu Imam Al-Jazari kata sama kan. Dia sama. Bahij dengan al-hajj. Je, kedua-dua je tu sama je. Ya, faham. Kan? So yang kita qalqalah hanyalah huruf yang kedua. Kita tak qalqalahkan pada huruf yang pertama. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita tengok sekejap apa yang cerita pada muka surat 88. Baik. Pertama, dia kata apa kesalahan-kesalahan yang berlaku ketika menyebut huruf qalqalah. Okey, pertama, campur bunyi qalqalah dengan 3 baris tadi. Contohnya macam laqad kana, laqad. Baca laqad kana tapi mulut buka luas. Laqada kan. Kan, ingat tadi. Qalqalah bukaan dia bibir je, rahang tak buka. Tahu kan semua faham kan rahang kat mana? Rahang ni rahang. Rahang ni antara dua bibir tengah-tengah sampai in between tu dipanggil rahang. Yang buka bibir je. Bunyi apa tu? Tak tahu lah. Macam kucing beranak pun ada tapi tak tahu bunyi apa. Okey, apa cerita tadi? Yang buka hanyalah kedua bibir tanpa rahang menjauh. Rahang rapat. Laqad. Begitulah. Tubtum Ibrahim. Tubtum. Laqad kana. Nampak? Bibir tak laqada. Ataupun tubutum. Tak betul.
Ibrahim. Maksudnya terpengaruh dengan tarikh, fathah, kasrah dan dhammah. Jangan sekali buat macam tu. Okey, baik. Yang kedua, apa kesalahan-kesalahan yang berlaku ketika sebut huruf qalqalah ni? Bunyi macam huruf hamzah. Qul huwallahu ahad. Ahad, da, bunyi da. Dia sebenarnya ahad. Ahad. Lantun huruf tu dia. Ahad. Bukan ahad. Bunyikan kuat da. Macam ada hamzah pada ujung tu. Tak betul juga. Tapi yang ni saya jaranglah dengar orang Melayu kita buat. Orang Arab adalah. Okey, baik. Yang ketiga apa dia kata? Memanjangkan bunyi qalqalah lebih daripada hadnya. Ahad. Yang tu pun saya tak pernah dengar lagi lah orang Melayu buat perangai ni. Baik, yang keempat, yang ni the very importantly untuk qalqalah surah. Untuk qalqalah surah, apa dia kata? Memutuskan bunyi huruf qalqalah daripada huruf yang selepasnya. Baik, batu kata tadi, apa beza kubra dengan surah? Kubra ni bila kita berhenti. Bila kita berhenti huruf tu, falaq, maka selepas qa tu tak ada huruf dah nak sebut. Dan qalqalah di situ get freedom. Tahu freedom? Apa nak sebut freedom? Tak tahu. Aku Melayu kata apa? Bebas, Ustaz. Bebas ni. Bebas. Dia tak ada apa nak sambung dah. Maka dia dapat qalqalah yang freedom. Haqqa. Falaqa. Tak sambung apa-apa. Berbeza dengan qalqalah yang surah ni. Bila kita baca huruf qalqalah surah ni, dia masih ada huruf yang nak sebut lepas dia. Setuju? Jadi oleh kerana ada huruf selepas qalqalah tu menyebabkan qalqalah ni tak freedom. Dia masih ada. Contohnya macam okey, ya qadi. Ada huruf dha nak sebut tu. Ada huruf dha nak sebut tu. Ya qadi. Maka qaf tu tak dapat freedom, tak dapat ya qadi. Tak boleh terhenti. Maka kena sambung, jangan putus. Jangan butter. Butter ni macam terputus, terpaus. Pause. Bukan pause. 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 Macam Frozen Ustaz tadi. Ya. Pause. Frozen. Let it go. Tak berpandai. So, jangan terputus. Bila baca qalqalah surah, jangan terputus. That's why lah dia dinamakan surah, kerana qalqalah tu dia tak get the freedom. Kerana dia ada lagi huruf nak sebut selepas dia. Maka sekarang ni, apa yang kita nak belajar hari ni adalah, bila kita jumpa huruf-huruf yang qalqalah surah ni, bila baca, jangan putus. Jangan baca yaqdi. Jangan baca macam tu. Yaqdi. Sampai terputus. Bila putus, dia jadi kubra lah. Bila putus, dia akan jadi kubra. Contoh, yubsirun. Okey, mana satu? Okey, dengar saya buat contoh. Mana satu yang rasa betul? Saya baca yang ayat kedua ni. Cuba dengar, mana satu yang dirasakan betul? Okey, satu. Yubsirun. Nombor satu Yubsirun. Ini nombor satu. Nombor dua. Yubsirun. Nombor dua. Nampak tak? Jangan putus antara qalqalah tu dengan huruf selepas dia. Kalau kata putus, kalau kata pause, terpause walaupun sekejap, walaupun sekejap punya pause, dia dah dikira jadi Salah. kubur. Kubra. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, sorry. Ya, doktor. Ni, kan Ustaz kata dia ada pause kan. Jadi adakah boleh tak kita kata tak ada syidah situ? Boleh tak? Tak boleh. Alamak. Syidah tu sebelum jadi qalqalah tu. Sekarang ni putus tu antara qalqalah dengan huruf selepas dia, bukan sebelum Ustaz, syidah. dengar tak? Dengar doktor, dengar. Tak, sebab saya tak dengar Ustaz semula, nanti saya akan masuk semula. Kena keluar dulu sebab ada call masuk saat ni. Dia kacau saya punya sound system. Doktor keluar, saya habis dah kelas. Okay, semula Ustaz. Nanti saya masuk semula ya. Saya tanya sebab tadi saya tak faham sangat. Semula Ustaz. Nanti saya masuk semula. Saya keluar dulu. Okey, baik doktor. Tapi doktor keluar je. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya boleh? Ya, boleh. Silakan. Ustaz, qalqalah ni kita nak lantun dia, maknanya dekat makhraj huruf dia. Mestilah. Kalau takkan huruf dah lantun kat huruf lam tu. Yalah, maknanya semua tu kena semua kat makhraj lah lantunan tu. Wajib. Sebab tu kita kemaskan bab makhraj terlebih dahulu. Saya nak tanya satu soalan je. Dari awal saya mengajar itu sampai sekarang, sampai hari ni saya mengajar,
saya sebut makhraj. Ada tak saya sebut makhraj? Makhraj. Tak pernah. Ada, tak ada. Tak Tak ada. pernah. Tak ada kan? Tak ada. Okay. Lepas tu saya sendiri kena jaga benda tu. Saya mengajar, takkan saya nak sebut makhraj. Makhraj. Kalau orang tanya saya, Ustaz tu sebut makhraj, makhraj. Tulis huruf Ada jim. Huruf jim. Tulis di situ huruf jim. Ustaz baca makhraj, makhraj. Macam Ustaz sebut Rashid. Betul je mana tu yang betul ni. Kalau buat macam tu, orang kata apa, gulung tikar balik je lah. Tuan satu mengajar. Orang yang mengajar, kau sendiri sebut tak betul. Faham tak? Gelak. Lagi Betul. satu yang Ustaz kata suhra tadi, maknanya dia berjalan, maknanya macam ni. Didekum, macam tu. Betul? Buat apa tu? Laqad kana. Ada laqad. Laqad Sekolah ada kana. baris Laqad fathah kana. Ustaz. Dia mengalir Ustaz. Ada. Betul lah. Maknanya dia tak putus lah. Tak putus antara de dengan ka tu tak putus. Laqad kana. Tapi yang syiddah tu sebelum berlaku qalqalah. Bukan kata kerana syiddah terputus tak. Syiddah tu sebelum de tu. Itu syiddah. Okey Ustaz, Ustaz sorry. Okey saya tak dengar tadi. Jadi saya nak tanya lagi sekali. Bukan sebab syiddah ya Ustaz. Macam Ustaz kata tak pause dan tidak di pause, tidak diberhenti kan. Macam la qada kan. Kan. Okay. Jadi adakah tak boleh saya kata di situ tidak berlaku syiddah. Tak boleh. Tak boleh. Okey, sekarang ni doktor dengar saya baca. Doktor? Okay, can you hear me lah right now? Ya, dengar. Am I frozen right now or not? Ya, dengar Ustaz. Baik. Saya akan baca dua contoh. Cuba doktor bagi tahu mana satu yang betul. Okey. Pertama, laqad kana. Pertama laqad kana. Yang kedua, laqad kana. Okeylah yang pertama saya tahulah yang tu betul Ustaz. Oh, doktor Kan kata dia tak ada pause, tak terputus macam katakan. Sabar doktor senyap sekejap je. Saya buat sekali lagi contoh. Doktor dengar betul-betul. Mana satu yang betul? Nombor satu. Laqad kana. Tu nombor satu. Ya. Nombor dua. Laqad kana. Okey, nombor dua tu itu bukan sugro. Dua. Dua yang betul Ustaz. Ya. Yang sugronya bukan nombor dua kalau saya. Sebab dia laqad. Betul tak? Lakot tu syiddah tu huruf qalqalah tu. Dia One kena more syiddah time. dulu. Saya repeat sekali lagi. Jadi saya tak faham lagi lah maknanya kalau macam tu. Sabar. Saya repeat sekali lagi. Pertama, laqad kana. Itu pertama laqad kana. Yang kedua, laqad kana. Ustaz, saya yang mula-mula. Ustaz nak susah jawab yang mana? Tak, mana satu yang doktor rasa betul? Tak, untuk qalqalah apa ni? Tak kisah. Doktor rasa mana satu yang rasa betul? Tak, kalau qalqalah Surah lah. Memang surah lah sebab dia tengah-tengah. Oh tak. Teringat syiddah. Nombor satu yang betul. Okey, nombor satu saya baca qalqalah tapi tak ada syiddah. Betul yang tu. Laqad kana. Tak ada syiddah. Betul. Yang kedua, laqad kana. Saya baca dua surah. Tapi yang pertama tak ada syiddah, yang kedua ada syiddah. Laqad kana. Okey. Kena jugalah Ustaz, maknanya. Tak boleh buang doktor. Sifat syiddah tu sifat dia. Baru faham Ustaz, sorry. Oh, maknanya selama ni saya tak berapa faham. Kalaulah orang tu rabun macam saya, takkan bangun besok tiba-tiba cerah. Okey Ustaz, nanti cuba kalau saya baca macam ni Ustaz, betul tak? Cuba dengar saya baca untuk qalqalah sughra kan. Laqad kana, tak betul lah. Doktor kena kuatkan lagi syiddah tu. Kena kuatkan lagi syiddah tu baru boleh. Betul jugalah, makna laqad kana macam tu. Tapi bukanlah sampai tahap syiddah tu memberhentikan antara de dengan ka tu. Syiddah tu berlaku sebelum de tu. Laqad. Pasal laqad tu. Bukan lepas de tu. Lepas de tu tak ada putus. Sebelum de tu. Jadi okey, sekarang ni
Sekarang ni berlakunya qalqalah adalah disebabkan syiddah. Oh, okey. Maknanya kena jugalah syiddah tu Ustaz. Tak boleh buang. You cannot through the qalqalah. Yelah, selama ni saya ingatkan just macam gitu je, lalu gitu je. Kalau lalu gitu je, maka kita terbuang dah tu syiddah dia. Sebab tu saya kata nombor 1 betul tadi. Nombor 1 salah doktor. Nombor 1 tak ada syiddah. Dah dia bagi tahu lah. Dah bagi tahu dah. Nombor 1 tu sebab saya tak bunyikan syiddah laqad. Ada bunyi qalqalah tapi macam qalqalah yang mandul lah, qalqalah yang apa? Yang Tak perfect ya Ustaz. Tak perfect. Laqad kan macam mana? dia kena laqad kana. Laqad kana. So kita boleh buat 3 contoh. Pertama, laqad kana. Yang kedua, laqad kana. Yang ketiga, laqad kana. Oh, okey, nombor 2 lah tu betul ya Ustaz. Yang ketiga kenapa tak betul? Laqad kana. Dah putus Ustaz. Dah putus nombor 3. Betul. Nombor 3 tu terputus. Tak boleh putus. Jangan putus antara qalqalah dengan kana tu. Okeylah. Terima kasih banyak Ustaz. Nama baru clear. Terima kasih Mudi terima doktor. Ustaz ni buat contoh kelakar Ustaz. Ustaz nak tanya soalan Ustaz satu. Boleh. Okey. Siapa tanya soalan tu silakan. Ada apa tu delay untuk qalqalah kubra tu ada ke kita kena kata dalam 2 kiraan ke macam mana Ustaz? Ada. Macam mana kita baca? Okey, tulis kat bawah tu nota. Bagaimana kita baca time sambung, macam itulah kita baca time berhenti. Kalau delay, dari segi delay tu banyak mana kita delay time kita baca sambung, banyak itulah kita juga delay pada time kita berhenti. Itu dia punya prinsip dia. SOP dia. Contoh tadi saya kata haqqum mir rabbik, haqqum banyak mana kita delay pada sambung, banyak itulah kita delay untuk berhenti. Contoh apa Mazia? Haqqum. Ustaz dah bagi contoh dah. Betul. Kalau kita Ustaz, sambung, jadi 2 second tu salah lah, orang duk kata 2 second tu salah. cuba buat 2 second banyak mana. Haqqum mir rabbik. Panjang kau 2 second. Betul. Itulah Ustaz yang saya belajar kat guru saya, dia bila akhbar yang ada sabdu dia suruh, dia kata pause untuk 2 harakat. Saya pun Okey, jom kita bersama-sama buat. pening. Tabat yada abi lahabin wa tab. Macam tu. Dia suruh buat macam tu. Macam tu lah. Lamanya. Boleh mati dulu. Biasa. Lamanya. Datang balik. Biasa belajar macam tu Ustaz. Baca WhatsApp tu boleh reply WhatsApp dulu. Datang balik. Macam ada sakta. Dia sobat Dia macam break sekejap je Ustaz. Delay tu break sekejap. Janganlah delay lama sangat. So SOP dia senang. Macam mana kita baca waktu sambung, macam itulah kita baca waktu kita berhenti. Mana kita delay waktu sambung, waktu itulah kita delay untuk berhenti. Begitu raikan aje lah khilaf ustaz-ustaz tu Ustaz. Tak apa. Kita bukan nak gaduh dengan orang, kita bukan betul nak lah. apa-apa. Betul lah. Masing-masing guru kita ada pahala mereka masing-masing. Moga Allah Taala yang saya pun belajar dengan guru kampung dulu. Moga Allah Taala ampunkan dosa. Moga Allah Taala ampunkan segala apa yang kesilapan mereka buat. Mereka tak buat kesilapan, mereka nak mendidik, tapi mungkin mereka tak jumpa cara bagaimana nak betul. Saya sendiri, sebab tu saya ambil inisiatif. Mak saya marah ni nak bagi tahu cerita kat sini lah, walaupun saya rekod. Mak saya tak bagi saya buat buku tajuk Musawwar ni. Waktu tengah duk terjemah tu dah tak macam orang dah. Tengah malam, pagi, siang, petang duk terjemah ni. Sebab punyalah excited nak bagi orang faham. Sebab tahu tengok baca buku tajuk Musawwar ni rasa macam inilah satu-satunya buku yang kira sangat menyeluruh dalam hal dia pula bawa pula daripada pendapat Imam Jazari. Kita selama ni duk belajar rasa macam excited sangat. So rasa macam nak buat sesuatu untuk umat ni. Bagi faham tajwid ni. Tanpa menafikan buku-buku tajwid di pasaran tu dah banyak dah. Kita tahu dah banyak dah macam-macam buku hijau, buku biru, buku telaga hijau, telaga biru, macam-macam telaga ada punya buku. Tapi buku tajwid Ustaz, special. Tapi Ustaz, kawan-kawan cakap tu memang betul Ustaz. Bukan 1-2 orang Ustaz yang mengatakan bila ada syiddah tu kena 2 harakat berhenti. Betul kawan-kawan tu cakap Ustaz. Tapi tak apa. Khilaf tu kita raikan je lah. Kita belajar yang baru, kita ikut yang baru. Masih duk belajar lagi dengan dia Ustaz. Lepas tu bila part tu kan, bila saya baca
baca cepat macam Ustaz ajak tadi, dia kata pos 2 harakat. Lepas tu Oh. nak ikut dia kan macam mana? Masa dia belajar dengan dia, ikutlah dia. Tak ikut dia. Betul. Masa Ustaz, adakah salah sangat? Adakah salah tak kan? Tak salah besar kan? macam saya, kalau saya duduk Madinah dulu, sakit kepala, doktor bagi ubat sakit perut. Tak payah. Itu contoh yang bagus tu Ustaz. Nah. So, Sebab apa yang saya buat, telan je lah. Ni pun ada ubat ni. Telan je lah. okey. Maknanya kalau dengan guru tu kita baca macam dia ajar lah kan Ustaz kan? Yang penting siapa-siapa jangan gaduh dengan guru lah. Nanti kan Ah, nama saya naik pula. Tiba-tiba orang viral kat Facebook. Seorang ustaz rendah. Meraihkan guru lah, meraihkan guru lah. Raihkan je guru-guru Tak apa. tu. Saya sendiri pun tapi kadang-kadang ada je guru-guru yang memang merepek tu, banyak. Tu ada, memang ada. Kalau guru merepek ni kita ada lajnah untuk berjumpa dengan dia supaya dia tak merepek lagi dah. Tapi yang guru-guru yang kita duk ada berapa tahun dah kita belajar dengan dia ni, kita hormat dia. Tu adalah guru. Siapa-siapa pun guru. Tidak ada menjadi kesalahan kalau tak terima pendapat saya. Tak ada masalah. Okey. Jadi apa pun kita bincang cara baik, kita belajar dengan cara baik, nak terima sini okey, nak terima sana pun okey, tak terima pendapat saya pun tak apa. Yang penting apa yang saya sampaikan adalah semua apa yang ada dalam buku Tajwid Al-Mutawwar. Sakit kepala berawal dari perut badan. Aduh. Okeylah, terima kasih banyak semua. InsyaAllah kita berhenti dulu dekat sini. Dah 10-6 minit dah. Saya ada kelas satu lagi. Terima kasih banyak-banyak semua. So insyaAllah bab qalqalah ni tu saya kata awal-awal tadi, kemungkinan besar, kemungkinan banyak kita akan ada perbezaan pendapat dengan guru-guru lain. Tapi tak mengapa. Boleh terima yang ni, boleh terima yang lain. Cuma nak bagi tahu itu pendapat Imam Jazari bahawa qalqalah ni hanya ada 2 sahaja, tidak ada yang ketiga. InsyaAllah apapun ulang kaji balik apa yang selepas ni. Tu tengok nampak. Tu penting kesan ulang kaji tu. Bila kita sebut syidah, orang dah tak tahu dah syidah apa benda. Tu syidah sebab mula-mula dulu. Jadi penting sangat untuk kita sama-sama ulang kaji, dan sebelum kita nak teruskan ni nanti nak bagi tahu nak orang Penang kata nak habaq siang-siang. Habaq siang-siang. Ya, habaq malam. Habaq malam. Kalau kita tak kuasai tajuk sebelum, memang kita agak susah nak pergi ke depan. Kita susah nak capai tajuk depan-depan nanti sebab kita tak kuasai yang tajuk belakang-belakang. That's why lah saya akan ulang banyak kali, saya akan cuba untuk tanya banyak kali supaya kita dah kuasai tajuk mula-mula ni, baru senang. Platform kita, baru kita punya foundation kita kuat untuk pergi ke depan. Apa pun, terima kasih banyak semua. Semoga jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la man yattabi'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Minta ampun, minta maaf. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih.